Tapi dia tidak ada tentu juga hak mana nombor satu, tak ada tentu. Jadi orang kata ni nombor satu, ni nombor dua tu, dia ambil jalan tarjih. Dia pakai kaedah tarjih, gitulah. Kalau mengikut Iraqi, apa namanya, Hafiz Iraqi, iaitu tok guru kepada Hafiz Ibnu Hajar, dia kata hak lebih afdalnya mengikut dia lah, hak dia tarjih hari Jumaat. Sebab apa? Dari segi riwayat dia tu lebih sahih. Jadi nak kata hak ni lebih, nak letak nombor satu, nombor dua ni pun masing-masing mengikut penilaian sendirilah. Dia terjih hak tu sebab apa? Sebab dia kata kalau kita tengok kepada sanad hadis ini, hak paling sahihnya iaitu hak hari Jumaat. Jadi hak itulah sepatutnya kita letak nombor satu. Dia kata gitu. Walau bagaimanapun itu pendapat dia lah. Orang lain mungkin lagu lain pula. Ya, faedah untuk kitanya tu sudut cara hak itulah. Faedah untuk kitanya, ini hak ulama pertikaikan tiga ni. Jadi hak ni hari yang istimewa. Tu tentu dah terima berlaku. Cumanya antara 1, 2, 3 tu je lah. Tapi dari segi lebih tu lebih berlaku. Jadi lebih dia tu duduk mana? Hak lebih dia tu duduk pada amalan dia tu lah. Amalan hak kemuncak dia kalau hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu. Jadi kita janganlah sampai tinggal. Kalau hak kemuncak pada hari raya tu, kita kata hari nahar itu kurban. Hak tu kemuncaknya. Sembahyang dia tu tidak lebih lagi daripada kurban tu. Kurban tu lebih lagi. Ataupun kalau nak kedua, lebih molek. Sebab setengah-setengah ulama mengatakan wajib juga sembahyang tu. Sembahyang raya haji tu wajib. Sebab itulah kata dia, perempuan hak tak boleh sembahyang pun disuruh pergi juga. Itulah lebih. Adapun kalau hari Jumaat apa ni tak, hak ni dia suruh pergi ramai-ramai. Sebab tu kata dia hari ni, sebab nak dapat keistimewaan dia tu lah. Dan keistimewaan dia tu duduk mana? Duduk pada sembahyang dan kurban dia. Hak tu hak kemuncak. Hak lain-lain banyak lagi, ziarah higo tu ni tu, hak tak kira lah hak tu. Tapi hak kemuncak dia hak ni. Dan kalau pada hari Arafah tu ke mana? Wukuf di Arafah tu. Hak tu hak kemuncaknya. Artinya buat haji. Secara tidak langsung ia membawa makna, iaitu haji itu lebih. Kalau kita tidak buat haji, macam mana nak wukuf tu? Itu dia. Wukuf tu untuk orang haji. Jadi maknanya buat haji. Sebab itulah orang-orang dulu dia banyak kali pergi haji sebab dia dapat kelebihan tu. Sampai berpuluh-puluh kali ulama-ulama. Bukan ulama sajalah, orang-orang yang warah, orang-orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk di dalam keutamaan juga tu. Mana buat haji banyak tu. Pada dasarnya. Tetapi kalau ada keadaan lain yang lebih memerlukan, itu soal lain. Kita sudah bincang dah tu pun. Tetapi nak ayatnya memang lebih dia tu duduk mana? Situ kemuncaknya. Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji itu kemuncaknya ialah Arafah. Ataupun intipati dia di situ Arafah. Padahal banyak lagi hak lain kan. Banyak lagi tawaf gapo gitu gini, sa'i gapo tu, tetapi dia sebut hak kemuncak dia. Jadi kita kena buat hak tu lah. Itu maksudnya. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata hak paling afdalnya hari Arafah tu. Lepas tu hari Nahar, lepas pada tu baru hari Jumaat. Ada juga, ini pendapat masing-masing lah, tak jadi masalah tu. Pada hari Jumaat ini dijadikan Adam. Apa lebihnya, istimewanya? Bila ada Adam tu, adalah hak lain-lain. Jadi hadiah tu maknanya punca kepada hak lain-lain, hak ibadat banyak, taat banyak, perjuangan banyak dilakukan oleh manusia ni, kebaikan banyak. Puncanya Adam. Kalau Adam tu tak ada. Jadi itu satu kelebihan tu.
Nabi-nabi, rasul-rasul semua ni, hak lelaki ke perempuan ke manusia ni, anak cucu dia berlaku. Jadi lebih lah. Di dalam riwayat Muslim dan Tirmizi, dia ada tambah. Nah, hak ni pada hari Jumaat ini juga dimasukkan Adam ke dalam syurga. Dia ada tambah. Wa fihi udkhila al-jannah. Dimasukkan Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat juga. Jadi dipilih hari Jumaat. Dan Allah SWT pilih, itu tentulah hari itu hari yang istimewa. Ini bermakna, kalau berdasarkan hadis itu, hadis Muslim dan hadis Tirmizi itu, bermakna Adam ini dijadikan di luar daripada surga tu. Kejadian dia tu di luar. Lepas pada dia tu jadi, baru dimasukkan ke dalam syurga. Berdasarkan hadis tu. Dan pada hari itulah juga dia diturunkan itu maksudnya uhbita wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ihbitu. Maknanya Tuhan suruh turun, keluar. Jadi dalam hadis Muslim disebutkan unzila, mana diturunkan daripada syurga ke bumi. Ini menunjukkan bahawa kedudukan syurga tu di atas daripada bumi. Itu sebab dia katakan diturunkan. Mana syurga itu di atas, bumi ini di bawah. Jadi dikeluarkan Adam itu, kita kata tidak lebih. Pasal apa dia duduk molek-molek, duduk sedap-sedap jadi Allah kata molek? Ya, memang dari satu segi nampak tidak lebih, tapi dari sudut lain, itulah makna kelebihan itu. Kita tak boleh tengok dari satu sudut saja, kena tengok dari banyak sudut. Dengan sebab dia keluar itulah barulah mari ada dalam dunia ni anak cucu dia. Kalau dia duduk dalam tu tak, dari segi itu lebihnya, barulah ada sekalian rasul, sekalian nabi, dan sekalian orang-orang yang baik-baik, barulah ada. Dan hikmah Allah SWT menjadikan bumi itu barulah nyata. Kalau tidak, tak nyata. Ada segitu kelebihan. Dan apa Allah SWT hikmah tu dia keluar dia daripada syurga tu, untuk dia lebih berasa betapa nikmatnya syurga tu. Orang ni kalau dia tak ada rasa susah, dia tak akan berasa nikmat. Hak senang tu. Dan supaya dia sedar, anak cucu dia ni sedar bahawa syurga itu adalah suatu tempat yang tidak sesuai dengan kekotoran, dengan kekurangan. Dan untuk mendapat kelebihan itu, peningkatan kerohanian itu, kita kata kita boleh buat dalam dunia. Kita boleh dapat mana syurga yang lebih istimewa lagi. Itu hikmah Allah SWT buat turun Adam. Lepas pada tu, pada hari itu juga dia diterima taubat daripada dia. Taubat daripada dia. Hari itu juga. Jadi itu semua adalah kelebihan. Maknanya diterima taubat selama mana dia duduk bertaubat, dia minta ampun dengan Allah SWT. Tidaklah dosa, tapi untuk orang tahap dia tu, mana dia berasa sebagai kesalahan lah, dia minta ampun dengan Allah SWT. Apabila diterima, itu maknanya suka benar lah. Suka benar lah apabila bersih daripada kesalahan itu, diampunkan. Itu kelebihan juga. Maknanya pengajarannya kepada kita apa dia? Kita terpelihara, terselamat daripada dosa, daripada maksiat, daripada kesalahan, itu satu kelebihan. Kalau kita telah melakukan dosa, maksiat ataupun kesalahan, lepas pada tu kita minta ampun, Tuhan terima, itu pun satu kelebihan juga. Bukan saja-saja tu, bukan main-main tu, tapi benda tu kita tak nampak. Kalau pitih nampak boleh banyak tu, itu satu kelebihan. Hak ni sebenarnya, hakikat kelebihan tu duduk sini juga. Pada hari itu Nabi Adam mati. Mati dia tu. Lepas tu mati itu apa kelebihannya? Mati itu hadiah kepada orang mukmin. Itu ada kata-kata Ibnu Umar mauqufan yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, wal al-maut tuhfatul mu'min.
Mati itu hadiah untuk orang mukmin. Cuma kita tengok sekali lalu tu, tengok tu sedih lah, nampak tak molek lah. Tapi pada hakikatnya itu adalah satu kelebihan. Sebab bila mati barulah nampak hak selama ni duk buat tu. Kalau tidak tak nampak hak kelebihan hak duk buat. Semayangnya pahala dia nya setara mana, zikirnya pahala dia setara mana, buat taat gua ni pahala dia setara mana, baru nampak. Kalau tidak tak nampak. Dan semakin hampir kita kepada tempat tuju kita yang sebenarnya. Kau dekat, kau suka, sepatutnya begitulah. Mana duduk dunia ni jauh lagi, alam barzah, asa dah pergi alam. Lepas tu alam mahsyar pula. Lepas tu baru syurga ataupun neraka. Bagi orang mukmin hadiah, tidak menjadi masalah. Dan kepada Nabi Adam dan kepada orang-orang yang soleh, mati itu lebih menghampirkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sudah tak ada dah ujian, zaman ujian dia sudah habis. Itu lebih lah, rehat lah. Tak ada nak susah payah, tak ada dah. Akan berlaku kiamat pada hari itu juga. Kiamat berlaku pada hari itu juga. Apa lebihnya berlaku kiamat? Kalau nak kira hacur lebur habislah. Berselerak habislah. Kalau nak kira je, itu dari satu sudut tak molek. Tetapi hak moleknya banyak. Sebab itu disebut kiamat tu berlaku kelebihan juga. Dari satu segi memanglah hancur lah. Kalau hancur, kalau binasa ni tak molek kita nampak. Tapi dalam hadis ni disebut bukan satu sudut kita perlu tengok untuk menilai baik atau lebih itu. Bahkan kita tengok sudut yang lain. Jadi pada berlaku kiamat itu apa hak lebihnya? Ada dua nikmat yang besar untuk orang-orang mukmin. Yang pertamanya iaitu dia sampai kepada nikmat, kepada kebahagiaan abadi. Yang keduanya manfaatnya, faedah dia, kelebihannya, iaitu musuh-musuh mereka akan mendapat azab dan pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama ni hak duduk sedih, duduk susah, duduk begitu begini, duduk berlawan, di sanalah kita tengok. Gitu. Itu kelebihan dia nya. Jadi habislah. Bila kiamat tu kan habis cerita dunia. Jadi dekat dah dengan hak akhirat, hak sebenarnya tempat tuju. Tidak ada satu pun binatang melainkan dia dengar baik-baik musikhah. Musikhah, ada juga kata musikhah dengan sad. Maknanya musriyah, mustami'ah. Kalau kita bahasa kita Kelantan ni dengar. Kita dengar. Apabila kita beri perhatian kita, tajamkan pendengaran kita untuk mendengar sesuatu, kita dengar molek, cuba dengar. Itu makna musikhah. Maknanya semua binatang cuba dengar. Jadi maknanya dengar lagu ni dah sesuatu yang jauh punya. Tidaklah kata derah gong gitu. Kalau gong gitu kejut dah lari dah. Ini perkataan yang digunakan musikhah tu mana, cuba dengar tu gitu. Kalau kita orang ni kan gapo? Tapi dengar juga cara dia lah. Oleh kerana dia tu tidak ada jiwa, tidak ada hati nurani seperti kita, maka kesan dia tidak seperti kita lah. Dia tu duduk kadar dia lah. Binatang lembu dengan lembu dia lah, ayam dengan cara dia. Mana tidaklah kata muka dia tak ada air mata, tak ada gapo seperti kita. Jadi kadar dia pada hari Jumaat tu dengar bila? Semenjak bermula daripada pagi subuh hingga kepada terbit matahari. Pada ketika tu Tuhan beri dengar. Beri dengar apa dia? Tanda-tanda kiamat. Itu pelik juga tu. Hari Jumaat pagi tu, subuh sampai kepada terbit matahari. Situ masanya Allah SWT beri dengar binatang-binatang. Dan tidak dengar siapa dia terkejut jadi gegal lari celur dada. Sebab itu dia guna perkataan musikhah tu. Mana dengar jauh-jauh. Tapi dengar pun dia tak ada gapo lah maknanya kepada binatang tu. Nak ceritanya di sini kadang-kadang binatang ni dia lebih tajam daripada manusia. Hak manusia tidak dapat kesan, dia boleh kesan.
Tuhan beri kelebihan dia. Tapi walaupun ada kelebihan tu pun, dia tidak lebih juga hakikatnya, sebab dia binatang. Sebab dia binatang.